Hajjaj Yusuf As-Saqafi, seorang yang sangat bengis, keras wataknya dan tidak punya belas kasihan terhadap musuh. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahawa dia ni semenjak daripada kecil lagi dipelihara oleh neneknya, dan kerana terlalu sayangkan cucunya ini, dikatakan satu ketika dia berjalan dengan nenek dia. Kemudian terlihat ada orang yang sedang menyembelih kambing. Kemudian sebagai budak-budak, dia merengek-rengek kata, dia nak minum darah kambing tu. Budak-budak. Tapi nenek ni turut aja. Dia cedoknya dan dia bagi minum beberapa teguk darah kambing tu. Ini menurut setengah menyatakan kenapa jadinya Hajjaj itu bengis. Dia kerana sejak dari kecil dah minum darah. Memang ramai dia membunuh para ulama. Dan peristiwa dengan Abdullah bin Zubair adalah peristiwa yang sangat menyayat hati. Abdullah adalah anak kepada Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an. Ringkasnya dia diserang dan dikepung, dan Hajjaj menggunakan manjaniq sehingga sebahagian Kaabah runtuh. Dia terkena batu-batu yang dilontarkan. Tenteranya menyerang, ya, sehingga terjadi pertumpahan darah di dalam kawasan Tanah Haram. Dia, dan pada masa itu ibu kepada Abdullah bin Zubair ni ialah Asma radhiyallahu anha. Dia Asma, dia dah tua sangat masa itu. Setengah riwayat menyatakan dia dah rabun dekat nak buta dah. Dia pesan kepada Abdullah supaya tegakkan keadilan, lawan aja Hajjaj ini. Keturunan kamu keturunan yang berani mati, begitulah. Akhirnya Hajjaj Asa Abdullah bin Zubair sampai ke penjuru Hajar Aswad. Di situlah dia ditetak dan dipancung dan dibunuh. Kemudian Hajjaj dengan kejamnya menetak jasadnya sehingga menjadi hancur sehancur-hancurnya. Dilonggokkan di situ. Asma datang dan kutip cebisan-cebisan daging ni, membasuhnya dengan air Zamzam dan menanamnya. Ini menurut setengah riwayat. Ya, Hajjaj melakukan demikian memang kerana dia seorang yang sangat bengis. Ya. Setelah itu di Iraq terjadi kekacauan. Maka Abdul Malik mengangkat Al-Hajjaj menjadi gubernur Iraq untuk memadamkan pemberontakan penduduk Iraq dan orang-orang Khawarij di sana. Sesampainya di Iraq, Al-Hajjaj menyampaikan pidato. Wahai penduduk Kufah, aku melihat banyak kepala yang sudah matang dan telah tiba waktu memetiknya. Aku laksana melihat darah di antara janggut-janggut dan serban-serban. Dan dia menyuruh pengawalnya membacakan surat khalifah yang ditujukan kepada penduduk Kufah tersebut. Maka pembantunya itu membacanya. Dari Abdul Malik, Amirul Mukminin, kepada kaum muslimin yang berada di Kufah. Salamun alaikum. Tapi mereka tidak menjawab. Berhenti. Kemudian Al-Hajjaj menoleh mereka dan memberikan ancaman. Maka pembantu disuruh lagi membaca surat tersebut. Dan mereka menjawab salam khalifah serentak. Ini betapa takutnya orang dengan Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Dalam satu riwayat yang diceritakan oleh almarhum guru saya rahimahullahu ta'ala, Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz Hanafi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menceritakan bagaimana ketika Hajjaj datang ke masjid di Iraq ini, dia pergi dengan memakai topeng pada wajahnya. Kemudian dia masuk ke masjid, seterusnya dia membagi salam. Tidak ada seorang pun yang menjawab salamnya. Dia beri lagi salam yang kedua. Tidak ada yang menjawab salamnya. 3 kali dia bagi salam,
tidak ada juga yang menjawab salam. Kerana mereka memang tidak suka dia seorang yang sangat zalim. Dia pernah juga diriwayatkan ketika dia berada di Mekah, jubahnya koyak. Lalu dia serahkan pada pembantunya cari tukang jahit untuk jahit. Pembantunya berpusing di sekitar kota Mekah. Keluar selepas subuh dan balik subuh besok. Didapati jubah itu masih belum lagi dijahit, yang koyak tu. Lalu Hajjaj hairan. Ditanya kepada pembantunya, apakah tidak ada tukang jahit di kota Mekah ini? Pembantunya menjawab, ada. Tetapi tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang mau menjahit jubah kamu. Kerana mereka takut terpalit dengan kezaliman yang kamu lakukan tatkala kamu memakai jubah yang berkenaan. Begitulah prinsip ya orang-orang dulu menolak kezaliman ini. Jadinya bila 3 kali tadi Hajjaj bagi salam, seorang pun tak jawab. Kali keempat dia angkat topeng muka dia bagi salam. Mengaum satu masjid jawab. Punya takut ke dia tu. Dan dia naik di atas mimbar. Kemudian dia berkhutbah, memberikan ucapan. Di antara dia menyebut, saya telah melihat tangkai-tangkai gandum sudah masak. Gandum sudah masak ditangkainya. Saya datang untuk menuai gandum-gandum itu. Dalam satu riwayat lain dia sebut begini. Saya melihat banyak rambut dah beruban ni. Makna kalau dah beruban dah tua, buat apa hidup dah, elok mati gitulah. Saya datang nak selesaikan rambut ni sebab saya nampak ada darah-darah mengalir di celah serban mereka. Dia kira nak mancung orang je. Dia memang tegas dan bengis, garanglah hati dia jenis kering sungguh. Dan bagaimana dalam satu riwayat ada menyebut pula. Dia naik di atas mimbar dan dia bagi tahu. Aku melihat ada 7 tangkai gandum yang telah masak. Aku datang ke sini untuk menuainya. Tiba-tiba dikatakan sehabis saja dia berucap, bangun 7 orang yang merancang pemberontakan menentang dia. Pergi ke depan serah diri. Mereka dibawa keluar masjid dan dipancung semuanya. Begitu. Dia pakai rambang je begitu. Tapi orang dah serah diri dah. Punya takut ke dia tu. Makanya tadi bila semua dah jawab salam, dia pun memerintahkan dibacakanlah surat. Dia daripada khalifah. Maka orang ramai pun diam tak melawan dah. Kemudian Hajjaj menuju Basrah dan melakukan hal yang sama kepada penduduk Basrah. Sehingga penduduk Basrah tunduk dan patuh seperti penduduk Kufah. Maka penduduk Iraq semuanya tunduk kepada ancaman Al-Hajjaj dan memerintahkan kepada mereka agar menggabungkan diri ke dalam pasukannya. Dia jadi Kufah, Basrah, kekiranya jatuhlah. Dia di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Maka menyeluruhlah Iraq juga turut jatuh. Kerana pusat penentangan masa itu 2 tu. Ada Baghdad itu pusat pemerintahan. Sukar untuk dilancarkan pemberontakan dari situ. Biasanya di Kufah dan di Basrah. Jadi bila dah jatuh semua, dia pun arahkan semua kena tunduk patuh kepada Bani Umayyah. Kemudian Al-Hajjaj mengangkat panglimanya Muhalla bin Abi Sufrah menghadapi pemberontakan orang-orang Khawarij di Iraq dan dia berhasil memukul perlawanan mereka di bawah pimpinan Khatari bin Al-Fujjah. Setelah pemberontakan Abdullah bin Zubair, penduduk Iraq dan kaum Khawarij dapat ditumpaskan. Suasana politik menjadi tenang sehingga memberikan kesempatan kepada Abdul Malik bin Marwan memenuhi perancangan kepimpinan pemerintahan.